boleh. Sudah present tak? Sudah present. Cikgu semula. So kita tengok macam mana hari ini kita akan belajar macam mana nak selesaikan persamaan indeks. So untuk persamaan indeks nak selesaikan 3 kaedah yang berbeza. Pertama ialah kita akan cuba gunakan teknik samakan asas atau indeks. Yang kedua kita akan gunakan teknik logalimakan kedua-dua belah. Yang ketiga kita akan gunakan teknik katakan Y sama dengan. So cikgu akan tunjuk kepada kamu cara-cara buat ya. So contoh pertama yang bawah ini ialah 4 kuasa X tambah 1 sama dengan 8X. Boleh ya? So kita akan buat. Kalau dia ialah jenis yang boleh samakan asas, langkah pertama ialah kita pergi cuba samakan asas lah. So cikgu buat bawah ini ya. Nak kecil ke nak macam mana ni? Samakan asas. Kalimat tak lagi yang putih. So, kita tengok contoh A ya, cikgu bagi 4 kuasa X tambah 1 sama dengan 8 kuasa X. So, kerja pertama kita samakan asas ataupun indeks. So, boleh tak awak samakan asas dia? Jadi, asas berapa? Sekarang dia satu ialah 4, satu ialah 8. Boleh tak kamu samakan asas dia? Boleh ke tak boleh? Boleh. Jadi asas apa? 2. 4 ialah 2 kuasa 2. 8 ialah 2 kuasa 3. Boleh? Boleh. So langkah pertama sudah berjaya. Kita sudah berjaya samakan asas kita. Langkah kedua, gunakan hukum-hukum indeks yang ada untuk cantumkannya. Arah ini ya, arah ini. Kita nak daripada 2 indeks jadi 1 indeks. So minat kita ialah cuba cari, ada tak darab, bahagi ataupun kuasa punya? Ada tak? Ada. Kita ada mana? Kuasa. Darab, bahagi, kuasa? Kuasa. Kuasa. So kita akan gunakan hukum indeks yang ketiga ni, C ini untuk buat ya. So kita nak dengan kata lain kita nak buang kurungan besar itulah ya. So apa akan jadi? 2 kuasa nak buang dia macam mana? Apa akan berlaku kepada 2 dan X tambah 1 ini? Apa akan berlaku kepada mereka? Ikut hukum indeks yang ketiga ni. Apa akan berlaku kepada mereka? Tambah tolak darab bahagi. Apa maksudnya MN? Apa maksudnya MN? Maksudnya tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Darab. Darab. So, kita buatlah kerja itu. 2 dan S tambah 1 ni kita nak darab. So, kalau kita darab, apa yang kita dapat? 2X tambah 2. So, sebelah kanan pun kerja yang sama. So, apa yang kita akan dapat? 3X. 3X. So, settle lah langkah 2 kita. Ya. Langkah 3, dia kata kalau asasnya sama, maka indeksnya pun mesti sama. Sekarang kan kita dapat asas yang sama. Dua-dua ialah 2. So, sepatutnya ini sama dengan ini jugalah. So, kita boleh tulis apa? 2X tambah 2 sama dengan 3X. Itu masuk ayat ini. Langkah keempat, selesaikan. Cikgu tulis sini selesaikan sebab bila sampai sini, macam mana nak selesaikan dia bergantung kepada apa yang awak dapat. Kalau sampai sini awak dapat satu persamaan kuadratif, maka pakai teknik selesaikan persamaan kuadratif. Macam yang ini dapat satu persamaan yang biasa, awak selesai macam biasa. Macam tadi contoh yang lesson sebelum ini,
awak tapak satu persamaan indeks kan? Balik pula macam mana nak selesai persamaan indeks. So, cikgu tulis saja ayat selesaikan. Tapi macam mana nak buat berkandung kepada apa yang awak tapak di sini. So, untuk contoh ini, kita tapak satu benda yang senang. So, macam mana? Apa jawapannya kalau cikgu suruh awak selesaikan? 2. 2 sahaja. 2. Ya. S sama dengan 2. So, itu maksudnya lah. Okay, boleh? Okay. Di sini ada 2 contoh lagi. B dan C. Cikgu terang salah satu saja sebab banyak nak terang. Mana satu kamu nak? B ke C? Cikgu pilih satu untuk diterangkan saja. You nak cikgu terangkan B ke nak cikgu terangkan C? C, okay. Ya, cikgu padam dulu Cikgu terang C. Tapi basically ni awak ikut saja 4 step ini Okay, 9 kuasa 2X sama dengan 1/2/4/3. So, langkah pertama kita cuba samakan asas ataupun indeks dia. So, nak samakan kepada asas apa? Macam mana? Kalau 3 boleh ke Cik? Kita cuba. 9 ialah 3 kuasa 2. Yang sebelah sini 3 kuasa berapa? Kuasa 5 boleh? Tapi kalau kamu tulis kuasa 5, kalau tengok betul-betul, dia sebenarnya di sebelah bawah. Kalau macam ini tak boleh. So ini sebenarnya ialah 3 kuasa berapa? Macam mana naik atas dia? Fikir balik. Bila indeks, bila maksudnya benda ini kita boleh tulis di bawah. Indeks yang macam mana? Macam mana? Sebab kalau 3 kuasa 5, ia di 243. Tapi untuk nombor bawah, tak boleh. Kita hanya nak bentuk indeks saja. Kita tak nak ada satu per di atas dia. So, macam mana hilangkan satu per tu? Buang je. Berapa? Negatif 3 kuasa 5. Negatif? Kuasa 5. Negatif 5. Okay? 3 kuasa negatif 5. So, kalau kamu boleh tulis macam ini, maksudnya awak berjayalah. Dua-dua ubah kepada asas yang sama, iaitu 3. Kalau kamu tak mampu buat, maka soalan ini awak terpaksa fikirkan kaedah 2, iaitu logalimakan kedua-dua belah. Boleh juga sebenarnya. Apa-apa persamaan kalau kita tak nampak macam mana nak samakan asas, kamu boleh gunakan kaedah kedua. Tapi kaedah kedua, kelemahan dia ialah kita kena asyik tekan kalkulator, lepas tu banyak nombor perpuluhan. Tapi sebenarnya okey, jawapan masih betul. Okay, cikgu sambung memandangkan awak memang boleh samakan asas dia. So, langkah 2, kita nak cantumkan. Okay, sebelah kiri, sebelah kanan sebenarnya sudah cantik lah. Sudah cantik lah, tak apa nak tak cantum lah, memang dia tepat. Tapi sebelah kiri ada lagi kurungan, ada dia punya indeks, ada 1 kuasa 2, 1 kuasa 2S. So, kita sepatutnya gunakan hukum logaritma yang mana satu? ABC. Nak cantumkan dia. C. Macam tadi jugalah kita buat. Okay? Macam tadi juga kita buat. So, ini akan jadi 3 kuasa berapa? 4X. 4X. Sini negatif 5. Hilang terus. Ini 4X. Ini negatif 5. So, settle langkah 2. Langkah 3, kalau asas sama, indeks pun mesti sama. So, apa yang awak boleh kata? Apa sepatutnya cikgu tulis?
Kalau asas sudah sama, indeks pun mesti sama. Apa yang sepatutnya cikgu tulis? 4X -5. Okay. So, habis langkah 3. Langkah 4, selesaikan. Jawapan? Negatif 1.25. Okay, bagi saya negatif 1.25 pun boleh. Bagi saya negatif 5/4 pun boleh. Bagi saya negatif 1/4 pun boleh. Semua betul. Okay? Tapi bagi salah satu saja. Jangan bagi ketiga-tiga. Kalau awak bagi ketiga-tiga, ketiga-tiga kena betul. Maka pun tetap sama aja. Maka jawapan satu maka aja. Bukan you bagi saya 3/3, saya akan bagi awak 3 maka. So cukuplah bagi 1. Sebab sebenarnya nilai ini semua sama. Hanya satu dalam pecahan tak wajar, satu dalam nombor perpuluhan, satu dalam nombor bercampur. Tapi sebenarnya nilai dia sama. Boleh Bagi saya salah satu mencukupi. Okey, kita tengok kaedah kedua. Iaitu di mana kali ini persamaan indeks yang cikgu bagi kepada kamu, kamu tidak mampu samakan asas dia. Contohnya macam soalan A ni. 7 kuasa M sama dengan 19.5. So, satu ialah 7, satu ialah 19.5. Boleh ke awak samakan asas dia? Tak. Okay, tak boleh. Tapi kalau kamu kata, cikgu saya boleh, kalau awak boleh, buatlah kaedah satu saja. Okay, kalau tak boleh, kita akan gunakan kaedah 2. So, kaedah 2, langkah cikgu tulis di tepi sini ya. So, maksudnya kita logalimakan kedua-dua belah. Okay, so apa yang kita buat, cikgu letaklah logkan 7M dan logkan 19.5. Asas ialah asas 10, alasan sebab nak tekan kalkulator. Senang je alasan dia. Okay, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita gunakan hukum-hukum logalima untuk huraikan dia. So, ini hukum logalima yang ada pada kita. So, nak huraikan dia, ingat minat kita darab bahagi kuasa. So, yang ada pada awak ada tak? Ada tak? Darab ke, bahagi ke? Darab ke, bahagi ke, kuasa ke? Ada tak? Kuasa. Ada kuasa. So, kita akan gunakan hukum ketiga ni untuk buka dia. So, cikgu akan tulis log 10. Okay, siapa di depan? Kita ada 7, kita ada M. Siapa di depan? M. M. 7 lah di belakang. Sebelah kanan? Sebelah kanan tak payah buat apa-apa sebab satu nombor je. Walaupun nombor itu ialah nombor perpuluhan. Boleh ya? Okey, sekarang yang mana kita boleh tekan kalkulator? Log 7. Boleh tekan. Log 19.5 boleh tekan. So kita pun tekan dapat nilai dia. Sebenarnya makin panjang kamu ambil makin bagus. Sebab kita takut lakukan penghampiran terlalu besar, terlalu banyak. 8, 4, 5. 5 apa? 1. 1. Ingat buat penghampiran 19.5. 1.2900. Okay? Kalau takut cikgu 1.2900 perlu tulis ke tak payah tulis. Kalau tak pasti, tak apalah kita ambil panjang sikit. Kita ambil lagi 3. Sebab kita sangat pasti 3 sepatutnya tulis. Boleh bagi lebih, jangan bagi kurang. Okay, cikgu nak jawapan M. Pandai-pandailah awak buat macam mana. Jawapan kamu? 1.53. 1.53. So itu maksudnya langkah 1, langkah 2, langkah 3. Bila cikgu bagi satu indeks yang kamu tidak boleh samakan asas dia. So ini teknik kita logalimakan kedua-dua belah. Okey, untuk contoh P dan C. Pilih satu saja. Mana satu you nak saya buat?
Mana? B ke C? Tak tahu. Mana je lah. Alah, mana-mana lah, mana-mana lah. Kamu pilih lah. Nanti kata cikgu pilih yang senang untuk kamu. Kamu ikut gerak hati kamu. Mana satu susah? B lah. B. Okey, kita pun buatlah B. So, macam ini ya. Satu ialah 3, satu ialah 7. So, bolehkah awak samakan asas? Tak boleh kan? Kalau 3 dan 9 kita boleh. Tapi 3 dan 7 tak boleh. So, kita akan gunakan teknik ini ya. So, logalimakan asas 10 untuk 3, 2, X tolak 1. Kemudian logalimakan asas 10 untuk 7 kuasa X tambah 2. So, itulah langkah pertama kita. Okey, langkah kedua. Nak huraikan dia. Okey, sepatutnya gunakan yang mana satu untuk huraikan dia? Minat kita darab, bahagi dan kuasa. 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 Okey. Kiri kanan dua-dua kena buat kan? Okey, kita buat. So, cikgu bawa turun, tak mau cikgu tulis bawah sikit. Log 10. Siapa di depan? 2X tolak 1. Okay. Oleh kerana 2X tolak 1 ini, dia semua bawa, nanti dia semua kena darab dengan log belakang kan? So, you kena pupuk kurungan di sini ya. Kalau awak tak pupuk kurungan, nanti ingat satu saja kena darab, 2X tak payah. Okey, belakang? 3. 3. Okey, ini pun kita buat. Depan ialah? X tambah 2. Sekali lagi ya, kita pupuk kurungan supaya nanti tak keliru. Belakang? 7. 7. So, yang mana boleh tekan kalkulator? Log 3, log 7. Log 3, log 7. So, kita cari ya. Jauh begini. So, kita dapat 2X tolak 1 log 3, log 3 0.4771. Nombor kecil bagi banyak sikit. 4 angka bererti sekurang-kurangnya. Boleh lebih, tak boleh kurang. Ini apa? Log 7 ialah 0.8451. Pastikan awak buat pundakan. Okey, seterusnya ini algebra biasa je kan? Okey, cikgu nak jawapan. Buat sendiri, cikgu nak jawapan. Kalau kamu pandai gunakan shift calculate pun cikgu benarkan. Tak kisah, cikgu nak jawapan saja. Sebab dalam exam memang bahagian ini tak ada markah. Janji jawapan awak betul aja. $19.87. Ya, betul. Okey. So, senang je. Awak ikut step ini. Kalau logalimakan kedua-dua belah, inilah 3 langkah. Kalau nak samakan asas, itulah 4 langkah kena ikut. Hanya masalah awak kena ada kemahiran lah. Sekarang, kaedah mana nak digunakan? Okey. Sebenarnya ada berapa soalan. Ini nak pakai kaedah 1 pun boleh, nak pakai kaedah 2 pun boleh. Dia sama jawapan aja. Tak ada masalah sebenarnya. Ada soalan, dia mesti kaedah 2. Ada soalan dia boleh kaedah 1, dia boleh kaedah 2. Ada soalan dia mesti kaedah 3. Sebenarnya tidak dikawal oleh kamu ikut soalan. Okey, kita tengok kaedah ketiga yang cikgu kata kena gunakan katakan Y sama dengan punya. Okey, kita tengok contoh pertama. Okey. Boleh tak? Okey. Sebab ini walaupun cikgu sudah katakan ini pakai kaedah gunakan Y sama dengan, tapi awak jadi satu kebiasaan bila awak nampak ini ialah satu soalan indeks, kita biasanya mula-mula fikir kaedah pertama. Kaedah pertama tak boleh, kita fikir kaedah kedua. Kaedah kedua tak boleh, baru kita nak pakai kaedah ketiga. Last choice kita sebenarnya. Okey, boleh tak awak samakan asas 2, 4 dan 6? Boleh. Boleh. Jadi asas apa? 2. Okey, so 2, 2 lah. Kalau 4, 2 kuasa 2. Kalau 6? Kalau 6? Kalau 6? Tak ada.
Oh, tak ada pula. Ingat ada. Rupanya bila kita buat tengah jalan, tak boleh. Tak apa. Tetap buat kerja ini. Okay? So, maksudnya kaedah satu out. Letak tepi lah. Sebab kita tak mampu samakan asas dia. Okay, tak apa. Pergi kaedah kedua. Carry on dengan yang ada sedia ada pun tak apa. So, kalau kaedah kedua, saya nak logalimakan kedua-dua belah. Maksudnya, saya kubur log 2x tambah ini kalau ringkas jadi apa? 2x lah kan? Tapi dah banyak-banyak kurungan. Kejap. Ringkas terus 2 kuasa 2x. Sama dengan log 6. Okey. Kalau kita logalimakan kedua-dua belah, langkah kedua kita sepatutnya gunakan hukum logalima untuk huraikan. Ada tak? Nak keluar atas untuk kamu pula. Okey. Ada tak logalima punya? Sini. Darat, bahagi dan kuasa. Darat, bahagi dan kuasa. Ada tak? Dalam balik. Okey. Ada? Darat, bahagi ataupun kuasa. Tak. Ada? Darat ada? Ada? Mana? Mana ada darat? Tak ada. Ada. Bahagi? Tak ada. Kuasa? Tak ada. Kuasa tak ada? Kuasa ada. Kuasa ada. Tapi soalan ini kita ada sikit masalah. Okey, cikgu tanya awak. 2 kuasa 3 tambah 2 kuasa 4. Kalau suruh awak manual kira. Yang mana kena buat dulu? Kuasa. Kira, sekarang kita kira. Bukan nak hurai. You nak buat apa dulu? Kuasa. You akan buat 2 kuasa 3. Lepas tu you buat 2 kuasa 4. Lepas tu baru you buat tambah kan? Tapi sekarang kita nak hurai. So, kalau kita nak hurai, maksudnya apa yang kena buat dulu? Darat. Proses terbalik. So, sepatutnya cikgu kena buat ini dulu. Baru saya boleh buat ini dan ini. Ini 2, ini 3 lah. Proses, macam cikgu kata, kira kalau itu susunan dia, kalau nak hurai, proses terbalik. Siapa yang buat dulu, sekarang dia kena buat kemudian. So, kalau soalan ini, pattern macam ini, pertama yang saya perlu hurai ialah tambah. Tapi tadi kita sudah tengok, bila kita nak huraikan benda ini, kita boleh buat darat, bahagi dan kuasa. Kita tak boleh buat tambah. Dengan kata lain, untuk soalan ini, saya nak hurai tak boleh. Walaupun dia ada kuasa. Sebab, tak settle tambah, saya tak boleh settle kuasa. Kerja ini mesti buat dulu. Dan saya tak mampu buat. Kalau saya tak mampu buat, yang ini, sorry, tak boleh buat. Okay? So, untuk soalan ini, walaupun kita pakai langkah kedua, kita nak logalimakan kedua-dua belah. Okay? Dapat benda ini, tapi kita akan jam. Langkah dua tak dapat disambungkan sebab tidak ada pun satu hukum logalima yang saya boleh gunakan untuk huraikan dia. So, minta maaf. Kaedah dua pun tak boleh. So, terpaksalah cikgu pergi kepada kaedah ketiga. Okay? So, bila cikgu nak pakai kaedah ketiga, ini buanglah. Ini buang. Okay? Yang atas itu masih ada pakai sikit. Sebab sekarang awak kena buat keputusan dulu. Kita nak buat katakan. Tapi kita nak katakan apa? Y nak sama dengan apa? So, kamu cuba tengok indeks kamu. Benda yang kita nak cari ialah X kan? So, kalau kamu tengok sini ada 2 kuasa X. So, kita nak ialah Y sama dengan 2 kuasa X. Tapi kita masalah. Yang ini sudah okey. Y. Yang belakang pun okey. 6. Yang ini macam mana ni? Dia punya S dengan 2 itu terbalik kedudukan. So, macam mana? Apa nak buat di sini?
Okey, cikgu tarik keluar. 2x. Okey, gunakan hukum macam mana saya nak buang kurungan? Darab. Darab kan? Okey. 2s maksudnya 2 darab x. Boleh tak cikgu kata 2s maksudnya x darab 2? Tak. 2 darab x dengan x darab 2, jawapan serupa tak? Sama. Sama kan? Darab boleh terbalik tulis. Tambah dan darab boleh terbalik tulis. 1 tambah 2, 2 tambah 1 sama. Tapi tidak untuk tolak. Tambah boleh, darab boleh, tolak dan bahagi tak boleh terbalik tulis. 1 tolak 2 tidak sama dengan 2 tolak 1. 1 bagi 2 tak sama dengan 2 bagi 1. Tapi kalau tanpa tolak, ya, susunan tak kisah. So, 2x, cikgu tulis x2. Kenapa cikgu nak buat macam ini? Sebab cikgu nak buat kurungan macam ini. Boleh? So, di sini dia akan jadi, cikgu akan tulis dia sebagai 2 kuasa x, 2 cikgu letak luar. Kenapa nak macam ini? Semata-mata sebab saya punya kata y, katakan y itu. Sebab nak macam ini baru cikgu boleh tulis y kuasa 2. Ya. So, lepas itu selesaikanlah. Apa yang awak tapak ini? Y tambah y kuasa 2 sama dengan 6. Macam nak selesaikan ini? 2y kuasa 2. Y tambah y kuasa 2 boleh tambah ke? Tak. Ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya ialah apa? Y tambah y kuasa 2 sama dengan 6. Habis. Kuadratif. Bila awak bunyi, boleh sebut saja kuadratif. Okey, otak awak pusing lah. Kita pergi buat. Macam nak selesaikan persamaan kuadratif? Buat. Selesaikan persamaan kuadratif. Halo. So, mula-mula kenapa apa? Kalau saya nak selesaikan satu persamaan kuadratif, tak boleh terus tekan kalkulator kan? Tak. So, nak buat apa? Nak buat apa? Halo. Macam mana nak selesaikan persamaan kuadratif? Lupalah. Macam mana? Sebelum nak tekan kalkulator ABC tu, nak buat apa dulu? Enam tu tukar tempat dia. Ya. Kita akan buat Y. Terpulanglah ada orang dia suka susun sampai betul-betul kuasa 2. Tak ada Y kuasa 2, Y kemudian tak ada Y. Tapi kalau tak nak pun tak apa. Terpulang kepada kamu nak susun elok-elok ke ataupun separuh. Tapi pastikan dia sama dengan kosong dulu. So, sekarang boleh pakai kalkulator awak tekan. Cikgu nak jawapan. Apakah jawapan Y kamu? Betul? Betul? Okey. Tapi jangan lupa setiap kali bila awak selesaikan persamaan kuadratik, walaupun awak pakai pembaris pula, pakai kalkulator, jangan lupa tulislah. Kalau nombor cantik boleh tulis bentuk pemfaktoran. So, ini ialah Y Tambah 3. tambah 3, ini ialah Y Tolak 2. Kena tulis ya. Sebab kadang-kadang ada peruntukan markah di sini. Tapi jangan lupa lagi, soalan ini bukan nak nilai Y. Soalan ini nak nilai apa? Nilai X. Soalan asal dia mana ada Y. Y kita sendiri yang cakap. Kita sendiri yang cakap Y ini. Okay? So, selepas awak tapak nilai Y, kena masuk balik lah. Kena masuk balik. So, kita tapak 2 kuasa X
sama dengan negatif 3. Yang satu lagi 2 kuasa S sama dengan 2. Kita ada 2 jawapan. Alah. So maksudnya kena selesaikan. Mana pergi? Okey, kena selesaikan 2 persamaan ini. Okey, cikgu pergi kepada yang lebih senang punya dulu. Sebelah kanan ini dulu. So, 2 kuasa S sama dengan 2. Ini sebenarnya ialah persamaan apa? Boleh selesai macam biasa ke? Ini sebenarnya ialah satu persamaan indeks kan? Okey, balik. Alah, kita balik kepada indeks semula. Boleh tak awak samakan asas? Boleh. Boleh. 2 ialah 2 kuasa berapa? 1. 1. Okey, betul. So, langkah 1, samakan asas sudah. Langkah 2, gunakan hukum indeks untuk cantumkannya. Tak payah buat sebab kita kiri pun satu indeks, kanan pun satu indeks. Langkah 2 skip, tak payah buat. Langkah 3, kalau asas sama, indeks pun mesti sama. So, apa yang awak boleh tulis? X sama dengan 1. S sama dengan 1. Langkah 4, selesaikan. Oh, tak payah. Sudah siap selesai. Boleh? Okey, pergi ke sebelah kiri. Ini persamaan apa? Persamaan indeks sekali lagi kan? Balik. Boleh tak awak samakan asas? Tak. Tak boleh. Okey, kaedah kedua. Logalimakan kedua-dua belah. So, kita buat log 10 2 kuasa X. Ini log 10 negatif 3. Boleh? Langkah 2, gunakan hukum-hukum logalima untuk huraikannya. Mana satu perlu huraikan? Kiri ke kanan? Kiri. Kiri. So, okey, tadi jadi log 10. Siapa di depan? X. X. Belakang? 2. 2. Sebelah sini, okey. Okey. Langkah 3, selesaikan. Okey, mana boleh tekan kalkulator? Log 2, log negatif. Log 2. Okey, log 2 boleh tekan kalkulator. Kan? Log negatif 3. Log tak boleh. Kenapa tak boleh? Nanti math error. Kenapa math error? Kalau kamu ingat balik, waktu saya terangkan logalima, ada sifat dia kan? Untuk logalima ada 2 tempat tak boleh penilai negatif. Nah, itu sebabnya kenapa yang ini keluar math error. So, maksudnya apa? Saya memang berjaya huraikan. Tapi bila saya sampai last step saya nak selesaikan, rupanya saya tak boleh buat log negatif 3. Dari segi tarifan logalima sendiri, tempat ini, tempat asas dan tempat ini tidak boleh penilai negatif. Dan sekarang saya penilai negatif. So, maksudnya apa? Soalan sebahagian ini tiada jawapan. So, kita hanya ada satu jawapan di sini. Sebelah sini, buang habis. Okay. Hanya berkandung kepada bila awak perasan tak boleh buat. Kalau macam tadi kamu sampai baris ini, baru awak perasan, oh tekan kalkulator, alamak, make error. Baru perasan benda itu tak boleh buat, maka awak buat ajalah di sini. Buat saja cross. Itu maksudnya sebenarnya tak ada penyelesaian di sini. Kalau siapa nampak waktu ini, dia sudah ingat, oh tarifan logalima, situ tak boleh negatif. Cepat-cepat dia boleh cross. Macam cikgu di sini pun cikgu sudah tahu kena cross lah. Tadi cikgu tak cakap sebab biar kamu discovery sendiri. Kalkulator boleh beritahu kamu bahagian ini saya tak boleh. 2 kuasa apa tak mungkin keluar negatif punya. Lihat. Okey, itu contoh A. Kita tengok contoh B. Okey, contoh B. Jauh begini. Okey. So, kita tengok contoh B ni. Okey. Setiap kali tapak persamaan indeks, mesti tanya sendiri ya, kaedah 1 dulu. Jangan cepat-cepat pergi kepada kaedah 3. Kaedah 3 last choice kita sebenarnya. Okey. Boleh tak awak samakan asas dia?
Boleh? Bolehkah kamu samakan asas dia? Boleh. Tak. Boleh. Macam mana? Okay. Sebenarnya kalau kamu tengok betul-betul yang kamu boleh power aja. Kuasa 2. Tapi 24 tak boleh. So, kalau ada satu nombor tak boleh, conclusionnya lah tak boleh. Dia sebab satu orang kacau, semua kaedah ini telah letak tepi lah. Okay. So, kaedah samakan asas ataupun indeks itu kaedah yang paling senang. Tapi selalu soalan tak benarkan kita pakai. Sebab dia satu nombor kacau, terus kaedah kena letak tepi. So, bila kaedah satu tak boleh pakai, kita punya fikiran terus lompat kepada kaedah kedua, iaitu kita logalimakan kedua-dua belah. So, kita cikgu pupuk log di sini, cikgu pupuk log di sini. Okay. So, ada tak hukum langkah 2 kita nak gunakan hukum-hukum logalima untuk huraikan? Boleh tak kita huraikan? Okay, sebelah kanan dulu. Sebelah kanan boleh hurai tak? Tak. Tengok balik hukum logalima yang ada. Boleh. Okay, tak apa. Kawan kamu lupa sudah. Okay, minat kita darat, bahagi dan kuasa. Darat, bahagi dan kuasa. Okay, balik. Mana pergi sudah? Balik sini. Okay, sebelah kanan. Boleh ke tak boleh? Minat kita darat, bahagi, kuasa. Sebelah kanan boleh? Boleh. Boleh. Di mana kita boleh gunakan rumus 2. Okay. So, nak buat sebelah sini tak ada masalah. Okay. Sebelah kiri. Boleh tak saya gunakan hukum saya untuk buka dia? Minat kita darat, bahagi dan kuasa. Tak boleh. Gunakan hukum? Kedua. Dua bahagi kita punya tolak mana boleh? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Walaupun di situ ada kuasa, tapi macam cerita tadilah, tolak tak settle, kuasa tak boleh buat. Itu sebabnya kenapa soalan ini, kalau sekali pandang kita baca, kenapa cikgu tak pakai kaedah 2, logalimakan kedua-dua belah lah. Tak boleh. Sebab bila kita logalimakan kedua-dua belah, kita jam pada langkah 2. Sebelah kanan dia okey, sebelah kiri bermasalah. Kita tak mampu huraikan. So, inilah tiba waktunya soalan ini saya kena gunakan katakan. Okey. Bila kita nak katakan, kita perlu tahu dulu apa nak katakan ni. Kita nak katakan Y sama dengan apa dulu? 5X. 5 kuasa X. So, kalau kamu tengok balik, yang seputang ini okey, tak ada masalah. Sebelah kanan ini lagi tak ada masalah sebab X pun tak ada pun. Okey, masalah ini. So, macam mana saya nak buka dia pula? Gunakan hukum indeks. So, apa saya kena tulis? Sebab saya nak ujuk supaya ada 5 kuasa X tau. 5 kuasa X darab 5 kuasa 2. Ya, okey. Saya gunakan hukum indeks yang pertama, saya buka dia. Selepas saya berjaya buka dia, baru dah saya punya katakan Y itu boleh pakai. Sebab yang ini dengan yang ini, cikgu sudah boleh tulis dia sama dengan Y. So, saya pun tulis. So, apa saya dapat? Apa saya dapat? Y, saya dapat Y darab 5 kuasa 2 tolak Y sama dengan 24/25. Okey. Selesaikan persamaan ini. Ini tak ada kaitanlah dengan, okey, angkat ini satu soalan baru. Kalau cikgu suruh awak selesaikan, macam mana awak buat? Macam mana? Apa yang boleh buat, buatlah. Apa yang awak boleh buat? Semua tak boleh. Yang mana awak boleh kira nilai punya? 5 kuasa 2. 5 kuasa 2. So, dia jadi?
25. 25. Okey, ringkaskan lagi. Y darab 25. 25Y. 25Y tolak Y sama dengan 24/25. Ringkas lagi. 25Y tolak Y 24Y. Sorry, 25Y. Jawapan dia 24Y. Okey. Sama dengan 24/25. Sama lagi. 24 bawa sana. 24 bawa ke sana jadi tanpa tolak darab bahagi. Okey, so apa hasilnya? 1/25. 1/25. Tapi kamu jangan lupa Y tak wujud dalam soalan. Kita sendiri yang cakap katakan Y. So Y kita sebenarnya apa? Y kita ialah 5 kuasa X. So selepas dapat nilai Y, jangan lupa ganti balik ya. So 5 kuasa X sama dengan 1/25. Okay? So bila sampai sini, rupa cerita sebelum ini. Concentrate ini saja. Ini persamaan apa pula? Ini persamaan apa? Persamaan Indeks semula. balik. Boleh tak awak samakan asas? Boleh. Boleh. Jadi asas apa? 5 kuasa negatif 2. 5 kuasa negatif 2. Okay? Sebab bawah itu 5 kuasa 2. Kalau 1 per nak buat, dia jadi negatif 2. Okey. So, samakan asas sudah. 2. Gunakan hukum-hukum indeks untuk cantumkan. Tak payah buat kan? Memang sudah cantik. Kiri satu indeks, kanan satu indeks. Langkah 3. Kalau asas sama, indeks pun mesti sama. So, apa yang awak boleh tulis? X sama dengan negatif 2. Okey. Langkah 4. Selesai. Oh, tak payah. Sudah. Ini jawapan dia. Boleh? So sebenarnya nak selesaikan soalan indeks, awak ingat itu saja. 3 kaedah. Sentiasa mula. Boleh samakan asas? Kalau boleh, buat langkah 1, 2, 3, 4. Kalau jam di langkah 2, itu maksudnya sebenarnya tak boleh. Pakailah langkah 3. Okay? Kalau awal-awal sudah kata, oh tak boleh samakan asas, maka jangan fikir kaedah pertama. Fikir kaedah 2. Kaedah 2 ialah logalimakan kedua-dua belah. Selepas awal logalimakan, fikir langkah 2. Gunakan hukum untuk hurai. Boleh hurai? Boleh hurai, buat. Tak boleh hurai? Sorry. Kaedah ketiga. Dia macam inilah. Bila kaedah samakan asas logalima tak boleh, baru kita buang kepada kaedah 3. Yang perlu buat katakan punya. Okay? Jadi pusing antara 3 ini aja. Boleh ya? So, kali kedua saya round benda yang sama tapi dengan susunan yang berbeza lah. Okay? So, latihan ialah soal muka surat 10 itulah ya. Ya. Over 20 minit. Betul ni. Okay. So, latihan ni muka surat 10 soalan 1 sampai 10.